Sebenarnya, gempa bumi yang berlaku di Turki beberapa hari lepas telah pun diramal. Betul ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa khabar? Selamat malam. Mana yang baru datang boleh like, boleh share, boleh on notification button, boleh apa lagi ya? Aku dah lupa ayat aku. Boleh follow juga sosial media saya dekat bawah. Hari ni kita tak nak buat lawak-lawak lah. Hari ni kita tak nak sedih-sedih, seram-seram. Macam biasa malam ni kita ada buat share puaka, di mana kita nak sharekan beberapa pendapat lah, beberapa cerita. Macam yang kita tahu, beberapa hari lepas negara saudara kita, saudara satu Muslim iaitu Turki telah pun mengalami gempa bumi yang dahsyat. Nak cakap tak terkeluar. Gempa bumi yang dahsyat. Jadi before kita mulakan huraian kita, perkongsian kita pada hari ini, jomlah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah terkorban, pada mereka yang mengalami bala tersebut, dan semoga urusan mereka dipermudahkan. Bagi yang Islam, Muslim, boleh sedekahkan Al-Fatihah. Tapi bagi yang non-Muslim, bolehlah bertafakur sebentar. Semoga urusan mereka dipermudahkan. Al-Fatihah. Macam yang kita tahulah kan, beberapa hari lepas bumi kita ni telah pun menunjukkan satu tindak balas yang menyeramkan, satu bencana yang amat menyayat hati apabila telah melepaskan gempa bumi yang berskala besar 7.8 magnitude, geng. 78 tu bukannya kecil-kecil, bukannya gempa bumi macam setakat bergegar air dekat rumah korang, tak. 7.8 ni boleh mengakibatkan bangunan-bangunan runtuh, jalan raya mula merekah, tanah-tanah mula longgar, yang boleh menyebabkan tanah runtuh pula selepas itu. Tetapi korang tahu tak, ada satu kisah ataupun cerita ataupun kajian yang mengatakan gempa bumi di Turki ni sebenarnya telah pun diramal oleh saintis-saintis yang terdahulu. Diceritakanlah oleh saintis-saintis terdahulu di mana Turki ni adalah sebuah negara yang akan mengalami gempa bumi dahsyat setiap 100 tahun. Pada tahun ni ada satu gempa bumi yang berskala 7.8 magnitude, betul tak? 100 tahun lepas juga telah berlaku satu gempa bumi dahsyat di bahagian Turki. Dan dipercayailah, diorang buat research semua, dipercayai bahawa 100 tahun yang dahulu juga telah terjadinya satu gempa bumi yang dahsyat. Oleh itu, memang diorang dah predik, diorang dah jangkakan bahawa tanah Turki ni setiap 100 tahun diorang akan bergempa bumi. Before this, Turki ni memang ada juga gempa bumi, tapi just gempa bumi kecil-kecilan. Sebab negara diorang berada di luar kawasan periuk api, periuk kera. Apa tak nama dia, aku dah lupa dah, yang aku belajar kajian tempatan masa dah jam 4 dulu. Di mana kawasan tersebut merupakan kawasan yang selalu terjadinya gempa bumi. Senang cakap, dekat Turki tu hari-hari ada je lah gempa bumi, sehingga kan kadang-kadang diorang sendiri tak perasan. Tengah ketar-ketar tu kan, gempa bumi ke? Air bergegar tapi tak terasa, sebab dah terlampau kerap terjadi benda tu. Sehinggalah beberapa hari lepas terjadi satu gempa bumi yang dahsyat yang menyebabkan ramai terkorban. Tapi nak diceritakanlah bahawa sebelum terjadinya gempa bumi ni, diorang telah pun bersedia sepenuhnya. Diorang dah ada plan pencegahan, diorang dah ada get ready, semua askar, semua force, semua diorang dah get ready dah dekat sana. Diorang juga dah ready kan daripada segi ekonomi. Senang cakap, kalau benda tu berlaku, gempa bumi tu berlaku, bila-bila masa je diorang get ready untuk bergerak kan. Tapi nak buat macam mana? Kuasa Tuhan lagi besar, kuasa Tuhan lagi agung. Semua yang dirancang lain pula jadinya. Dulu, before gempa bumi, saintis-saintis ni dah berpakat, diorang dah bersetuju bahawa next target Turki akan kena gempa bumi adalah pada tahun ni ataupun tahun lepas. Tetapi tempat gempa bumi tu diorang jangkakan akan berlaku di Istanbul. Jadi diorang pun get ready lah segala kemungkinan yang akan berlaku. Diorang get ready untuk gempa bumi, diorang get ready juga andai kata berlaku tsunami, diorang get ready juga andai kata berlaku tanah runtuh. Semua dah ready, geng. Sampai tahap diorang dah buat simpanan makanan bawah tanah andai kata perkara ni berlarutan teruk sangat. Dan diorang juga dah bina balik tempat-tempat perlindungan untuk pembesar-pembesar. Diorang juga dah ada bajet untuk bina balik negara andai kata kalau banyak sangat bangunan-bangunan yang runtuh.
persediaan telah dilakukan dengan sangat-sangat rapi, geng. Turki juga telah warning pelancong-pelancong yang nak datang untuk beli insurans. Beli insurans awal-awal supaya kau jadi apa-apa kau boleh claim. Sebab memang diorang jangka gempa bumi besar ni akan berlaku sama ada tahun ni ataupun tahun lepas ataupun tahun depan, dalam 3 tahun ni. Tapi bulan bila tu tak dapat nak dipastikan. Dan kalau korang nak tahu, sebulan sebelum gempa bumi ni terjadi, pihak kerajaan Turki telah pun mengawal perairan, di mana bot-bot besar semua dah ada dekat jeti dah. Diorang dah ikat padu-padu, diorang dah tambat betul-betul dekat jeti supaya kalau ombak kuat macam mana pun bot tu tak akan bergerak. Kawasan perairan kat Turki pun telah pun dikosongkan supaya kalau terjadi gempa bumi waktu tu tak ramai yang terkorban di dalam laut. Korang nampak tak betapa bersedianya Turki untuk menghadapi gempa bumi ni? Tapi kesilapan dekat sini, mereka terlalu mengutamakan kawasan bandar, iaitu kawasan Istanbul sahaja. Diorang hanya fokus dekat kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan yang membangun. Sebab diorang jangka gempa bumi ni akan berlaku dekat sana. Diorang tak jangka gempa bumi ni akan berlaku di tempat lain. Macam yang sekarang ni, gempa bumi telah pun terjadi di sepadan Syria, geng. Dan sekarang, waktu saya tengah record video ni, tak silap saya lebih kurang dalam 5,000 lebih mangsa yang telah pun terkorban. Tapi itu baru dekat Turki. Dekat Syria tak tahu berapa ribu yang telah terkorban. Sebab sekarang ni, macam kita tahu dekat Syria ni tengah bergolak. So bila bergolak ni, ada orang yang mengawal perairan ataupun sepadan ke Syria, di mana segala jenis bantuan, segala jenis macam-macam benda lah tak dapat masuk ke sana. So pihak media pun tak dapat laporkan berapa banyak kematian di Syria. Usually gempa bumi ni kan, dia akan start dengan perlahan-lahan. Mula dengan perlahan-lahan, dia stop kejap, baru dia bagi yang kuat-kuat punya. Tapi kali ni gempa bumi yang hit Turki ni terus bagi kuat, geng. Sampai satu tahap diorang tak sempat nak lari. Lagipun gempa bumi ni berlaku pada pukul 4 pagi. Engkau bayangkanlah 4 pagi kau tengah buat apa. Kebanyakan pada kita 4 pagi tengah tidur, melantak Maggi bagai kan. Kadang-kadang tak sedar pun apa-apa jadi kat luar sana. Tiba-tiba 4 pagi tu gempa bumi. Kau bayangkan anak-anak, ibu-ibu semua tengah berselimut sejuk dekat sana. Sedar-sedar bukan selimut kain yang menyelimuti mereka, tetapi konkrit yang berada di atas mereka. Dan sehingga kini, proses search and rescue masih lagi berlangsung, masih lagi dijalankan. Masih ramai lagi mangsa-mangsa yang belum dikeluarkan. Masih ramai lagi mangsa-mangsa yang perlukan bantuan, yang kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. Dan masih banyak lagi bantuan-bantuan yang belum sampai disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi sebagai pesanan, marilah kita saudara-saudari sekalian, sesama Muslim, sesama Islam, sesama manusia, untuk doakan supaya mereka selamat, supaya mereka dapat jalani kehidupan dengan baik selepas ni. Sebab itulah nak cakap, walaupun hebat macam mana pun manusia punya kajian, hebat lagi Tuhan. Walaupun setepat mana pun kajian manusia, kalau Tuhan nak buat, Tuhan akan buat. Walaupun kajian 100 tahun menunjukkan yang tahun ini akan berlaku gempa bumi, tapi tak tahu bila. Hari ini, mungkin esok, mungkin lusa. Tak tahu jadi. Macam tu jugalah kiamat. Betul tak? Tahu-tahu je nanti dah kiamat. Aku solat esok lah, tak apa, tak kiamat lagi. Tahu-tahu esok matahari dah terbit ikut arah lain. Na'udzubillah min zalik. So semoga jadi pengajaran lah buat kita semua. Aku rasa that's all lah for tonight. Tak nak terlalu meriah sangat. Kita bersimpati kepada saudara kita yang dekat sana. Semoga dipermudahkan segala urusan. Thank you semua pada mana yang join live premiere pada malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jumpa korang dalam next video. InsyaAllah kita ada cerita seram lagi. That's all for today. Assalamualaikum. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan semua.